أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. أما بعد. Jutaan terima kasih kepada Tuan Pengerusi Majlis. Terima kasih juga kepada pengerusi masjid yang berhormat atas kesudian hadir, atas kesudian menjemput, atas kesudian untuk sama-sama bergerak melakukan dakwah, mengajak manusia kepada kebaikan, terutama kepada pihak masjid dan juga pihak Jabatan Agama Islam Melaka daerah Jasin. Ya, atas program yang baik ini, maka marilah sama-sama kita bersyukur kepada Allah dengan pilihan yang Allah bagi kepada kita. Dan kalau tidak menjadi halangan, insya-Allah kita akan bertemu dengan Ramadan Al-Mubarak. Tapi ketahuilah, ada teman-teman kita yang meninggal minggu ni, dia sendiri pun tak tahu yang tahun ini dia tak bertemu dengan Ramadan. Maka sesekali jangan menganggap bahawa nantilah tangguh esok baru nak beramal. Jangan. Segeralah dalam melakukan amal, segeralah di dalam bertaubat dan meninggalkan segala dosa dan maksiat, insya-Allah. Baik. Nama saya Amran bin Yusuf, dalam IC Cik Amran bin Mat Yusuf. Sama nama macam kursi. Kan ya? Baik. Nombor IC 700517025671. Umur 54 tahun. Cuma muka nampak macam 64. Nampak tua sikit lah. Saya dilahirkan di Kuala Ketil, Sungai Petani, Kedah. Dan kemudian belajar, merantau. Dan tinggal sudah lebih kurang 30 tahun lebih di Selangor dan di Kuala Lumpur. Dan 26 tahun lepas sehinggalah hari ini, saya menetap di Bukit Beruntung, Selangor. Bukit Beruntung, setelah 26 tahun saya duduk, tak pernah rugi. Ya, sangat memberi keberuntungan. Tuan-tuan dan puan-puan, atas muka bumi Allah, tak ada satu pun yang rugi. Tapi manusia sengaja memilih untuk rugi. Bangun tidur dapat pahala, pergi kerja dapat pahala, anak bini makan, solat dapat pahala, sedekah dapat pahala, pemimpin jaga rakyat dapat pahala, nazir masjid jaga qaryah ni dapat pahala, semua dapat pahala. Tawaran yang ada begitu besar yang disediakan oleh Allah, tapi manusia itu biasanya sifatnya itu lalai. Ketika dia ada di hadapannya banyak keberuntungan, dia tidak memilih keberuntungan, melainkan dia lara, dia lalai, dia leka dan dia lupa. Sehinggalah datang saat-saat yang penghujung hidupnya, masa tu barulah manusia itu terkejar-kejar mau melakukan ketaatan. Jadi insya-Allah, moga-moga Allah mengurniakan kepada kita rasa ingin memperbaiki diri kita, insya-Allah. Baik, malam ini kita akan sembang sedikit sebanyak tentang Ramadan. Ya, tentang Ramadan. Tapi sebelum itu saya nak kongsi kepada tuan-tuan dan puan-puan satu ayat Al-Quranul Karim sebagai muqaddimah. Ya. Dalam Al-Quranul Karim pada surah Al-Hashr, ya, pada surah Al-Hashr
surah 59 pada ayat yang ke-18. Ya. Allah Subhanahu wa taala menyebut dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Satu ayat je. Wahai orang-orang yang beriman, seperti mana kita yang ngaku beriman pada Allah. Ittaqullah, bertakwalah kamu kepada Allah dengan menambah baik amal kamu. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Bagaimana bentuk takwa keimanan mau ditambah? Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Setiap diri itu memerhati apa bekal yang bakal dia bawa untuk hari esok. Setiap diri, setiap orang daripada kita, setiap hari dia kena perhati. Bekalan cukup tak seandainya tiba hari esok? Apa maksud esok? Mati. Apa maksud esok? Yaumul Qiyamah. Maka seandainya lah hari ini kita buat persediaan, dan seandainya tiba hari esok, insya-Allah kita tak leka. Tapi kalau hari ni kita lalai, tibanya kematian, kadang-kadang kita dah tak sempat dah. Sebab itu, kaedah untuk membina ketakwaan, sifat paling besar. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Mereka memerhati apa amal mereka, bekalan mereka, seandainya tiba pada mereka kematian. Semua orang tahu ya, apa nama yang disebut di dalam kalimah mudah itu, nyawa kita ada 3 hari je. Nyawa kita atau hidup kita asasnya ada 3 hari je. 1 hari yang telah kita guna, selesai dah. Dan tak mungkin datang balik. Dan 1 hari itu, kalau rugi-rugi, kalau untung. 1 hari esok, itu hak Allah Subhanahu wa ta'ala, belum tentu kita sampai ke sana lagi. Tapi 1 hari yang menjadi hak kita adalah pada hari ini. Semalam dah jadi sejarah. Kalau rugi-rugi, kalau untung Alhamdulillah. Boleh tak nak patah balik umur saya 54, nak patah balik 53? Hindustan kata tak mungkin. Tak mungkin kita akan patah balik. Kalau awak sudah melakukan dosa besar, maka dosa besarlah, melainkan awak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang semalam sudah jadi sejarah. Sama ada sejarah itu merupakan keindahan atau sejarah itu sejarah hitam, membelenggu kita dalam melakukan kemungkaran. Esok itu hak Allah, bukan hak kita. Jadi hak kita bila? Hari ini. Maka jom kita rebut peluang untuk melihat apakah bekalan yang kita bawa seandainya benar-benar datang kepada kita kematian. Dan Allah sedang menawarkan kepada kita satu benda yang sangat besar. Walaupun terkadang solat fardunya tak cukup, kan ya, dosa ribanya sepanjang hidup, ngata orang pun sepanjang hari, fitnah dan dosa besar, dosa macam-macam. Tapi Allah masih lagi bagi ruang kepada kita untuk bertemu Ramadan Al-Mubarak. Maka sebab itu kita perlu ada dalam diri kita, dengan dasar ayat daripada tadi, surah Al-Hasyr, surah 59 pada ayat 18, sentiasa melihat apakah yang bakal kita bawa pada hari esok. Apa maksudnya? Maksudnya kita kena sentiasa memperbaiki diri pada setiap hari dan memastikan hari ini lebih baik dari semalam. Dan hari ini ada perancangan, kalau datang esok, esok lebih baik pada hari ini. Kelalaian. Ada orang umur 60, 70, 80 belum ke masjid. Kenapa? Lalai.
Ada orang umur 70 belum puasa Ramadan. Kenapa? Lalai. Ada orang perempuan dekat belakang udah 65. Nah, sanggulnya masih 3 kaki. Belum tutup aurat. Kenapa? Lalai. Ada orang beli motosikal, hutang di kedai dengan hutang yang memang total riba. Dosa besar riba itu. Tapi dia tak rasa apa-apa. Sedang dosa riba itu dosanya seperti berperang dengan Allah dan Rasul. Tapi Allah masih lagi bagi ruang dan peluang. Sayang kalau kita tidak mengambil peluang pada malam ini. InsyaAllah. Hari ini tengok anak bulan kan? Tak tahulah harapan kita. Kita punya harapan dalam hati tu harap-harap tak nampak le. Tu kan. Harap-harap tak nampak begitu. Tapi kalau raya harap-harap nampak. Jadi begitu. Okey? Baik. Jadi itu satu, jom kita ambil peluang, ingat mengingati antara satu sama lain. Kita pergunakan Ramadan ini umpama Ramadan yang terakhir dalam hidup kita. Kan tajuk kita itu Ramadan tetamu yang dinanti. Biar betul nanti. Kan macam tak betul je dengan diri kita. Ya ke Ramadan dinanti? Ataupun kadang-kadang kita rasa terganggu datang Ramadan. Tarik tak dapat, roti canai tak dapat. Gitu kan. Dan macam-macam lah. Maka jom kita belajar memperbaiki diri. Sayangnya Allah Subhanahu Wa Taala 11 bulan kita melakukan dosa, tinggalkan Allah. Solatnya itu tinggal kejap masa buat. Kenapa? Bila solat, masa demut aja. Kan ya, dosanya ya Allah banyak sekali. Tapi dalam 11 bulan buat dosa, Allah masih memilih kita untuk berhadapan dengan Ramadan agar kita beroleh keampunan daripada Allah yang Maha Pengampun. Jadi, jom kita rebut. Terutama kata hadis bagi mereka yang umurnya 60 dan ke atas. Itu ada hadis yang sahih. Malam ini siapa yang ada umurnya 60 dan ke atas, kata Nabi, Allah tidak akan menerima sebarang alasan daripadamu. Ketika sudah diberi umur 60 dan mati 63, 64, 65, naik di akhirat nanti Allah tanya ke masjid ke tidak? Tak sempat ya Allah. 65 tak sempat ke masjid. Maka Allah tak terima alasan. 65 tahun boleh ngaji Quran ke tidak? Belum sempat belajar ya Allah. Tu maka Allah dah tak terima dah. 65 sempat solat fardu tak? Sempat 2 je buat, 3 tak buat. Tu ada manusia yang sedemikian. Maka jom kita betulkan diri kita. Kerana untuk ke syurga terpulang pada diri kita. Kalau nak ke neraka pun bukan sebab orang lain. Semuanya terpulang pada diri kita. Sebab tu saya selalu ulang, keberuntungannya sangat banyak. Baik. Itu mukadimah. Ni baru nak start. Panjang juga mukadimah ya. Baik. Satu hadis Nabi SAW, riwayat daripada Imam Tirmizi. Hadis yang dibawa oleh Talhah bin Ubaidillah. Sahih. Apabila datangnya Ramadan, nampak anak bulan, maka Nabi berdoa. Itu satu. Ini malam tengok anak bulan. Seandainya malam ini tiba-tiba nanti ada Moho Besar Raja-Raja kata anak bulan kelihatan, maka kita disuruh mula-mula, ni pengajian kita ni, baca doa. Doa apa? Daripada Talhah bin Ubaidillah, hadis sahih, riwayat Imam Tirmizi. Kata sahabat, apabila Nabi SAW nampak anak bulan atau telah diberitahu oleh sahabat-sahabat bahawa anak bulan Ramadan telah kelihatan, maka Nabi SAW lantas berdoa. Doa Nabi apa? Allahumma ahillahu alaina bil yumni wal iman wassalamati wal islam rabbi wa rabbukallah. Pendek je.
Allahumma ahillahu alaina bil yumni wal iman wassalamati wal islam Rabbi wa rabbukallah. Sekali lagi. Allahumma ahillahu alaina bil yumni wal iman wassalamati wal islam Rabbi wa rabbukallah. Sahih. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikan hilal anak bulan Ramadan ini bagi kami yumni, suatu keberkahan dalam hidup kami, wal iman, satu keteguhan iman bagi kami, wassalamah, satu kesejahteraan bagi kami, wal Islam, keperkasaan Islam bagi kami, Rabbi wa rabbukallah, Tuhan kami dan Tuhan mereka sama sahaja, yaitu Allah. Itu doanya. Setiap kali nampaknya hilal Ramadan, Nabi akan berdoa sedemikian. Apa maksud? Maksudnya memulakan kehidupan harus dimula dengan doa. Kalau ngarapkan kita tak cukup kuat. Kadang-kadang Ramadan, hidup Ramadan dengan bulan lain sama je. Kadang Ramadan lagi teruk daripada bulan lain. Jadi kalau harap kita nak beramal, tak ada kekuatan. Jadi kita mulakan malam ini untuk menyambut Ramadan dengan doa. Bantuan daripada Allah agar kita dapat melakukan ketaatan kepada Allah. Kalau ngarap ke kita, ya Allah, daripada umur 10 tahun, jangan ambil lah 10 tahun, ambil 15. 15 kan mula akil baligh. Kan 15, udah sekarang 75 tahun. Dari 15 tahun sampai umur 75 tahun, tidur dah 75 tahun, doa tidur belum hafal-hafal. Doa bangun tidur belum hafal-hafal. Jubah pakai nampak macam lebih Arab dari Arab. Surah Ad-Duha turun sampai An-Nas 22 surah. Hidup 80 tahun belum hafal-hafal. Iya, kadang-kadang kalau kita belajar, ya Allah, apa sebenarnya yang aku lakukan? Kadang-kadang risau. Maka sebab itu, jom kita renung dan minta kepada Allah Ta'ala agar Ramadan ini dengan bantuan Allah tidak akan jadi sia-sia. Kalau ngarap ke kita ngaji Quran 3 ayat menguap 6 kali. Ya, double. Sungguh. Hanya datang ke masjid bila udah kalau nak panggil ke Nuriah Roh baru datang. Kalau tidak, tak ada harapan. Itu takut. Jangan datang masjid 2 waktu je. Angkat nikah, jenazah sampai. Jangan. Kita usaha. Ni mengaji bukan untuk orang lain, untuk kita. Tambah yang tadi umurnya 60 dan ke atas itu. Saya selalu pesan tuan-tuan kita yang umur 60, 70, 80. Ni tempat kita di saf yang pertama. Kenapa kita tenang berada di belakang? Umur udah tua lagi bangka. Iya sungguh. Kata Nabi SAW, tuan-tuan, ini ceramah saya yang ketiga hari ini. Pagi tadi, ceramah subuh di Masjid Al-Islamiyah Kampung Lindungan, Petaling Jaya. Kempen subuh umpama Jumaat. Kemudian ada kuliah duha di Surau Al-Mardiyah, Kundang Jaya. Ke Kuang ke. Lebih kurang macam tu lah. Desa Kuang, Desa Kundang lebih kurang. Daripada sana saya terus datang sini. Alhamdulillah laluan tak berapa susah lah. Laluan elok je. Cuma kita nak bagi tahu bahawa inilah nikmat apabila Allah menjadikan kita sibuk dalam melakukan kehidupan. Kerana setiap itu adalah kebaikan. Pagi tadi subuh, kami cerita tentang kebaikan subuh. Dan ada hadis yang sahih. Nabi kata, kalaulah mereka itu menyedari bahawa saf pertama ini besar pahalanya,
maka mereka akan berusaha mendatangi saf pertama walaupun dalam keadaan merangkak-rangkak. Ini kita datang Masjid Al-Kautsar awal, tapi nyembang tak habis-habis. Hari Jumaat ni kita yang udah tua ni, Nabi kata dalam hadis sahih, barang siapa yang datang dan sempat duduk di saf yang pertama, mereka itu seumpama bersedekah seekor unta. 20,000 nilainya. Barang siapa yang datang berada di saf yang kedua, maka mereka itu seumpama bersedekah seekor lembu. 7 atau 8,000. Dah makin miskin. Barang siapa yang sengaja memilih lambat dan datang pada peringkat yang ketiga, maka mereka itu seumpama bersedekah seekor kambing. 1,200 siap golek. Iya. Barang siapa yang datang terus datang berada di saf yang keempat, mereka itu seumpama bersedekah seekor ayam. 1 ekor 2,5 kilo, RM24.80. Miskin terus. B40. Gitu. Dan barang siapa yang datang hari Jumaat berada di saf yang kelima, dia seumpama bersedekah sebutir telur ayam. RM1.80 siap goreng telur mata. Dan barang siapa yang datang ketika khutbah dibaca, telur pun tak ada. Mana pergi akal fikir kita? Tawaran demi tawaran lah sekali kita kata apa? Tak ada apa-apalah, biarlah tak ada telur. Itu manusia. Ya Allah. Jadi kalau kita rugi, jangan salahkan Allah. Salahkan diri sendiri. Sebab tu saya kempen dengan kita orang tua-tua yang udah sedar kita itu tua, jom rebut-rebut berada di saf yang awal. Kan? Ini penting ni. Okey, jadi kita lihat di dalam hadis tersebut. Nabi bagi tahu kepada kita tentang hadis, kata Nabi, qad ja'akum ramadhanu. Tadi kan tetamu yang kita tunggu-tunggu kan. Maka Nabi kata gitu, qad ja'akum ramadhanu, telah datang kepada kalian bulan Ramadan itu. Apa maksud telah datang? Allah memilih Ramadan untuk kita. Tuan-tuan puan-puan, saya selalu bagi ungkapan mudah. Tuan-tuan kalau ingat zaman kita muda-muda dulu, ada pelakon filem namanya Jin Samsudin. Ya, bukan Jin tadi tu, cuma nama dia Jin. Okey, baik. Jin Samsudin dia buat filem. Jin Samsudin dengan P. Ramlee ni, orang yang akan buat filem, tapi filem tu mengajar kita. Cuma kita je tengok tapi tak ambil pelajaran. Jin Samsudin buat filem, tajuk dia, kalau kita boleh ambil pengajaran, tajuknya Esok Masih Ada. Tajuk dia. Ada satu filem tajuknya Esok Masih Ada. Kita mungkin tak ada. Esok masih ada, tapi kita mungkin tak ada. Jadi sebab tu jangan berangan untuk tangguh amalan, tak boleh. Selepas filem tu, dia buat pula filem Esok untuk siapa? Mungkin bukan untuk kita. Jangan berangan. Dan lebih teruk filem selepas itu, tiada esok bagimu padan muka. Nanggo. Ya Allah. Tuan-tuan kalau ingat, tuan-tuan, ada seorang penyanyi nasyid zaman 70-80. Ahmadi Hasan. Dulu punya nasyid sedap, kita dengar lembut aja kan. Sekarang nasyid tak tahulah bahasanya apa. Kan ya? Baik. Dia peringatkan kita sangat cantik ya, dalam bab tu dia kata, usah dikau lalaikan, aduhai insan. Tu poin tu. Takwa kepada Allah, Tuhan pencipta alam. Allahu Rabbi. Lalu ilah jalan-jalan yang diredai.
Segala tegahan segera dihindari. Bawakanlah diri jalan takwa selalu. Bawakanlah diri jalan takwa selalu. Allahu Rabbi. Tu kalau faham. Tapi kita dengar, boleh seronok je lah. Kalau kita faham ayat tu, dia kata usah dikau lalai wahai insan. Setiap hari tengok handphone habis setengah jam. Umur kita habis setengah jam. Kejap lagi buka handphone tengok lagi setengah jam. Umur kita habis perkara yang sia-sia kadang-kadang itu. Lebih buruk orang tua macam kita, handphone ada 2-4 SIM card pula tu. Kalau YB tak apa, sibuk orang cari dia. Ini kita siapa nak cari? Merapunya kita. Ya Allah. Tuan-tuan kalau ingat zaman-zaman dulu, kan handphone tak ada. Yang ada telefon. Sebelum ada telefon, sebelum Graham Bell mencipta telefon, kita duduk di Asahan, nak pergi ke Kemunting Taiping. Adik-beradik kita ada di Kemunting Taiping. Ya, Kemunting Taiping. Kita duduk di Asahan, naik bas yang tekan tu ting ting ting. 16 kali kena tahan dengan komunis. Adik kita nak buat kenduri di Asahan, tapi masa tu kita telefon tak ada apa tak ada. Sanggup naik bas berhari-hari untuk pergi ke Kemunting semata-mata nak jemput adik-beradik kita, nak kukuhkan hubungan silaturahim. Usaha. Kita pergi, kemudian selepas itu selesai. Alhamdulillah, yang tu pergi. Masa tu telefon tak ada. Tiba-tiba Graham Bell cipta telefon. Masa tu telefon satu letak di telinga, satu pusing. Satu letak di telinga, satu pusing. Di rumah tak ada lagi. Masih ada di tempat-tempat tertentu je. Udah, ketika nak buat kenduri yang kedua, maka kita dah tak pergi dah rumah adik-beradik kita tu. Apa kita buat? Kita nak pusing. Bila adik kita di Kemunting tanya kenapa tak datang? Sekarang sibuk. Nampak? So, telefon membunuh sebuah pertemuan. Telefon membunuh sebuah pertemuan. Sekarang kita ada handphone. Lagi dah tak dengar suara dah. Nak buat kad kahwin tu buat satu je. Tak payah print pun. Hantar je melalui komputer tu keluar gitu. Ambil gambar. Zoom. Hantar gitu je. Ni yang ada handphone. Kita tak ada angkat telefon gitu. Tak ada dah. Pergi jumpa jauh sekali. Akhirnya pakai WhatsApp je. Hantar poster. Akhirnya sampai. Ustaz yang saya yang terima jemputan tu tengok jadual saya. Okey, boleh. Saya pun tak jawab pakai mulut saya. Saya jawab pakai macam mana dia jemput. Dia jemput kad macam tu. Bagi salam pun tidak. Akhirnya saya pun jawab macam mana? Tu kalau tanda jadi pergi. Atau nak selamat sikit? Bubuh gambar senyum. Itu aja. Telefon membunuh sebuah perbualan. Handphone membunuh sebuah pertemuan. Habis. Hancur kita. Sebab itu kadang-kadang mak kat tingkat bawah. Kalau saya dengan isteri saya samalah. Kita semua lebih kurang sama. Rumah teres 2 tingkat. Dan jadi kita duduk di bawah. Isteri masak. Siap masak. Anak-anak semua ke atas. Semua ke atas. Tak turun-turun. Melainkan kita isteri pula ambil gambar perak. Betul, lauk dah siap. Masuk dalam grup WhatsApp. Wahai anak-anak, sila turun. Makanan udah siap. No. Allahu Rabbi. Itu jaga-jaga. Akhirnya kasih sayang antara suami isteri udah kurang. Suami isteri masing-masing duduk berdekatan. Pada hakikatnya dia duduk berjauhan. Kerana suami isteri selalu pegang phone masing-masing. Handphone mendekatkan orang yang jauh. Tapi menjauhkan orang yang dekat, tuan-tuan. Sia-sia kadang dalam hidup. Sebab tu saya ajak jom kita yang berumur-berumur. Saya kempen tahun ni pada orang yang berumur-berumur macam saya ni. Ya, maka kita berebut-rebut untuk buat kebaikan. Qad ja'akum Ramadhanu, telah datang kepada kalian, dipilih masuk dalam bulan
Ramadan. Kata Nabi, syahrun mubarak. Bulan itu adalah bulan keberkatan. Nampak tak hadiah daripada Allah Subhanahu Wa Taala? Maka kita berebut. Keberkatan dia banyak sangat-sangat. Dan poin dia dalam hadis itu sebut iftaradallahu alaikum as-siyam. Telah difardukan kepada kalian itu puasa. Rupanya satu-satu amal yang paling besar bulan Ramadan apa? Puasa. Sebab puasa fardu tak ada waktu lain. Bulan-bulan lain puasa sunat. Isnin Khamis puasa tak? Tak ada ustaz. Sunat. Puasa 13, 14, 15 puasa tak? Tak ada ustaz. Sunat. 9 Zulhijjah puasa tak? Tak ada ustaz. Sunat. Sepanjang tahun menyunat aja. Ya. Tapi rupa-rupanya Allah nak juga bagi kebaikan dengan memfardukan amalan puasa tu. Akhirnya mau tak mau kita kena puasa juga. Sebab bila kita belajar wajib, wajib itu buat dapat pahala, tinggal berdosa masuk neraka. Maka buatlah. Maka rupa-rupanya untuk dapat keberkatan Ramadan, poin paling besar adalah jaga puasa Ramadan. Jaga puasa Ramadan tu hak kita mula tadi tu dengan doa kepada Allah Ta'ala supaya Allah beri kekuatan. Macam mana kita nak buat? Contoh sekejap lagi, ya, katalah hari ni tak nampak anak bulan. Announce dah belum? Dah 12 hari bulan. Okey. Okey, 12 hari bulan memang dah dijangka. Sebab tu Jaim setuju tarikh ni pun. jadi memang dah dijangka 12 hari bulan. So apa yang kita nak buat? Jaga puasa Ramadan kita itu macam mana nak buat? Mula dengan niat yang ikhlas. Buat ibadah ni tuan-tuan ada dua syarat. Dalam kitab penulisnya Ibnu Kathir, dalam tafsir Ibnu Kathir Al-Azim. Kedua, Imam An-Nawawi dalam kitab Riyadhus Salihin. Ketiga, Dr. Yusuf Al-Qardawi dalam kitabnya As-Sunnah wal Bid'ah. Ketiga-tiga ulama dalam pelbagai generasi ulama ini, mereka mengatakan syarat amalan kita diterima oleh Allah adalah dua. Pertama, ikhlas kerana Allah. Kedua, benar mengikuti sunnahnya Nabi SAW. Kalau ikhlas tapi buat tak ikut sunnah, takkan diterima Allah. Kalau ikut sunnah tapi tak ikhlas pun, takkan diterima Allah. Kedua ni harus berjalan seiring. Maka mulakan niat kita dengan keikhlasan pada Allah. Ustaz, niat macam mana? Niat tak ada rupa. Sebab niat ada dalam hati. Tak payahlah susah-susah kita orang tua berniat macam budak tadika. Nawaitu sauma ghadin an adai syahri Ramadana. Ada macam-macam lah gitu gini. Tak payah gitu. Kita udah tua. Saya nak tanya tuan-tuan dan puan-puan. Sekarang contoh, saya beri contoh. Sekarang solat zuhur. Ni solat zuhur. Saya baru bangun tidur. Mamai. Ambil wuduk dan solat zuhur. Dalam hati saya tahu itu zuhur. Tapi akibat dari mamai. Mulut saya sebut usalli fardal asri. Sah ke batal? Batal ke? Tak batal. Sebab yang di mulut tak pakai. Yang diguna dalam hati. Jadi tak payah susah. Nawai itu kita pula Jawa, bukan orang Arab. Bukan orang sebut nawai itu, kita usolli. Tu. Usolli sauma ghadin. Tambah pula tu arba'a raka'atin. Puasa 4 rakaat. Ya Allah, tak perlu, cukup sekedar niat dalam hati. Kita bagi tahu dengan anak-anak, ingat, ni besok start puasa, niatlah tu. Isteri bangun jam 5 pagi, sediakan sahur, niatlah tu. Kita tak bangun, bersahur, itu niatlah tu. Kenapa sahur? Sebab tu puasa lah. Udah itu aja. Tak payah susah-susah. Tetapi yang paling penting, niat itu ikhlas. Bukan puasa disebabkan mak mentua datang rumah, bukan.
Kan ni. Mak mentua datang rumah berpuasa. Kalau tidak, tak ada harapan. Mak mentua sama dengan dia tak puasa. Ya. Maka jangan puasa atau semua amal niatnya ikhlas. Itu yang pertama sekali. Niat kena ikhlas. Kenapa saya selalu sebut niat itu dalam hati, tak ada kena mengena dengan mulut? Sebab orang Melayu sampai sekarang ramai lagi yang tak solat jenazah. Walaupun yang hantar jenazah ni ramai, yang lain tunggu di luar. Kan, yang solat jenazah cuma ada 7-8 orang aja. Pada hakikat kat luar berlambak-lambak. Kenapa? Rupa-rupanya ramai orang kita dikeliru dekat niat. Kan ya? Jadi pada hakikatnya tak perlu bersusah hati lah. Usalli ala hadhil mayyiti. Dia berhenti kejap. Mayyiti ke mayyitati? Oh, udah. Dia jadi gitu. Last kali dia tak solat jenazah. Dan orang Melayu masih lagi, walaupun ada perkembangan, masih lagi enggan solat jamak dan qasar. Sebab niatnya susah. Usalli fardhu zuhri raka'ataini. 2 rakaat. Dia berhenti kejap. Bukan biasa arba'a raka'atin. Hakikatnya niat dalam hati itu memadai. Kerana Allah cuma melihat apa yang ada di dalam hati. Dah selesai. So niat. Bila niat, waktu malam terus sampailah menjelang subuh boleh niat. Tak ada masalah. Dan tak ada masalah. Perkara itu paling penting dalam menjaga puasa dan Ramadan. Yang kedua, selepas niat, jangan sesekali abaikan sahur. Gilanya manusia. Allah cuma suruh makan, nak bagi pahala pun tak nak. Allah cuma suruh makan, bukan suruh tahajud. Barang siapa yang mengakhiri sahurnya dan menyegerakan berbukanya, maka dia sentiasa berada dalam rahmatnya Allah. Pun manusia tak nak, suruh makan tu. Itu peliknya manusia. Jadi bangun tuan-tuan, selepas niat, jaga sahur dengan sempurna. Sahurnya Nabi kira-kira 15 atau 10 minit sebelum azan subuh. Masjid kita azan berapa kali subuh? Sekali. Ceroy. Azan mesti 2 kali subuh. Itu hadis yang sahih. Azan pertama 1 jam sebelum azan yang awal. Azan pertama dilakukan oleh Abu Mahdhurah, tukang azan di zaman Nabi. Dan dia tidak menyebut as-salatu khairu minan naum. Azan kedua dilakukan oleh Bilal bin Rabah. Jadi pagi subuh mesti ada 2 tukang azan. Ustaz, yang datang itu aja Ustaz. Hentam je lah suara yang sama. Cukup. Dan paling bagus, masjid yang belum start, mula je first of Ramadan. Hantar je WhatsApp. Ya, kami telah ada hadis yang sahih menceritakan tentang azan subuh itu 2 kali. Kenapa azan 2 kali? Yang selalu kita pergi Mekah, selalu kita pergi Madinah, selalu kita pergi merata-rata, ada orang buat benda ni. Sebab itu bukan saja-saja, itu sunnahnya Nabi SAW. AJK kalau dia memulakan satu-satu amalan sunnah yang telah ditinggalkan, maka besar pahalanya. Dan diyakini dia akan mendapat kedudukan berjiran dengan rumah Nabi SAW di syurga nanti. Jadi AJK, ambil ruang ketika awak dilantik untuk buat sunnah Nabi. Besok orang dah tak nak, masa tu baru nak tergedik-gedik, tak guna dah. Jadi azan. Kenapa perlu azan pukul 5 suku tu? Katalah kita masuk 6 suku, pukul 5 suku kenapa perlu azan? Pertama, untuk memberhentikan orang yang solat tahajud dah lama, udah rehat. Cukup-cukup. Sebab Nabi tahajud, rakaat pertama baca surah Al-Baqarah 286. Tambah surah An-Nisa 176. Kalau kita 76. Jadi Nabi solatnya tu penat. Jadi azan itu bagi tahu pada para sahabat, udah berhenti, tak perlu tahajud, rehat, nanti nak solat subuh. Azan pertama itu juga mengejutkan orang seperti kita untuk tahajud di akhir waktu. Yang kita ini macam tadi tu, yang surah yang pendek-pendek aja dia hafalnya.
Dari umur 6 tahun sampai 66 tahun hanya baca inna a'tayna. Iya, wal asri, qul huwallahu ahad. Umur 6 tahun baca sama, 66 pun baca sama. Kalau dibiarkan 6, jahanam kita. Sebab tu saya selalu, tuan-tuan kalau tengok dengar dalam radio, radio Melaka, ada keluar juga suara saya ni. Diorang ada potong-potong masuk. Kadang-kadang bukan main. Ayat Quran tak hafal, lagu Hindustan, ya Allah, nombor 1. Nombor 1 tahun 50-an, lagu Hindustan masih hafal. Bawa kereta nak pergi pasar, buka Melaka FM, keluar lagu Hindustan. Bahar se koi andar na a sake, अंदर से कोई बाहर ना जा सके, सोचो कभी ऐसा हो तो क्या हो, सोचो कभी ऐसा हो तो क्या हो, हम तुम एक कमरे में बंद हो और छवि को जा. Baby, sambung. Ya. Mana dia lupa sedangkan tu tahun 50. Naik tahun 80. Tujhe dekha toi jana sanam. प्यार होता है दीवाना सनम, अब यहाँ से कहाँ जाए हम, तेरे बाहों में मर जाए हम. Isteri keluar daripada dapur, la 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 la. Lagu Hindustan tak lupa, ayat Quran langsung tak ingat. Sebab tu umur yang macam kita takut duduk belakang tu imam. Takut imam lupa. Anak-anak tahfiz, dia okey dekat belakang tu imam. Sebab imam kalau lupa, dia boleh sambung. Ya? Dia tahu dah kalau imam lupa. وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ. Imam lupa. Orang budak-budak tahfiz, dia boleh sambung. Lahum qulubun la yafqahuna biha, wa lahum a'yunun la yubsiruna biha, wa lahum adhanun la yasma'una biha. Ulaika kal an'ami bal hum adall. Ulaika humul ghafilun. Patut orang tua-tua tak nak duduk saf pertama. Kenapa? Orang tua duduk belakang tu imam, dia risau. Sebelum imam lupa, kita dah lama lupa. Sungguh. Ya Allah, belajarlah sikit. Maka jom kita betulkan yang tadi, niatnya ikhlas, betul-betul. Sahur. Sahur itu kira-kira berapa? 15 minit sebelum azan. Itu paling baik. Ustaz, saya sahur jam 12 malam. Itu bukan sahur, itu makan tengah malam. Tak dapat pahala sahur tu. Sahur kira-kira begitu. Time dia paling bagus. Itu dah ada dalam hadis yang sangat-sangat sahih. Dan sahurnya Nabi, beberapa teguk air dan beberapa butir kurma. Itu kenapa? Kerana Nabi itu aja makanan yang dia ada. Bukan salah nak makan asam pedas. Tak salah. Boleh. Saya sendiri, saya kena makan nasi ketika sahur dan saya tak makan nasi ketika berbuka. Kan ya? Jadi, boleh ke makan kalau kurma je? Boleh. Nabi kadang-kadang diberi pilihan oleh Allah, ada sahabat-sahabat bagi roti yang keras. Maka dia makan juga roti itu. Tapi kebiasaannya itu beberapa teguk air dan beberapa butir kurma. Bagus. Kalau kata kita nak makan itu, alhamdulillah cantik. Cuma jangan melampau dalam menyediakan lauk. Tu orang perempuan di belakang. Tak kan? Ini bulan ibadah, bukan bulan juadah. Iya sungguh.
Jadi tak payahlah banyak-banyak sangat. Ini tak. Asam pedas ikan pari satu. Kan? Sayur suun campur pucuk dan keledek satu. Telur asin satu. Ikan masin satu. Ni, udang lagi gini. Allah, sahurnya udah macam kenduri arwah. Kalau sahur macam kenduri arwah, kau tunggu berbuka, udah kenduri kahwin. Jadi akhirnya bulan Ramadan menjadi bulan Ramadan banyak belanja duit. Patut banyak belanja duit betul bulan Ramadan untuk apa? Sedekah, bukan untuk makan. Itu hati-hati. Tambah bulan Ramadan YB banyak buat program kan. Banyak minta lebih sikit dengan YB. Ya betul. Minta lebih sikit. Apalah salahnya? Sebab tu saya selalu puji pemimpin. Kenapa? Pemimpin pahalanya besar. Dia jadi YB, orang bawah jagaan tu kadang-kadang ada sampai 5-60 ribu orang. Begitulah pahala dia dapat. Besar. Kita yang jadi bapa, pahala kita tak banyak. Ada 5 orang je anak. Tu pun anak tak dengar cakap. Iya. Jadi pemimpin ni, dia pahala dia besar. Kadang-kadang dia tak sempat singgah masjid kan macam ni. Tapi dia berata-rata jumpa orang miskin sana. Saya jumpa sahabat saya. Menteri apa sekarang dia ya? Fahmi Fazil. Komunikasi. Ketika saya pergi berceramah di kawasan dia, di pantai. Di lembah pantai itu, saya tengah ceramah, dia datang. Dan bila time makan, sembang dengan dia, baju yang dia keluar waktu pagi pukul 8 tadi tu, tak tukar lagi. Majlis yang dia datang dengan saya tu majlis yang ke-18. Bayangkan betapa besarnya pahala pemimpin kalau dia buat berpandukan kebenaran agama. Ya Allah, dia akan mendahului masuk dalam syurga Allah Ta'ala. Itu penting. Nazir masjid, besar pahalanya. Tambah-tambah kalau ceramah ada makan. Ada makan mana ni? Aduh, alhamdulillah. Ya. Saya selalu kata gitu. Masjid-masjid, bendahari dan pengurusi masjid, jangan sibuk simpan duit. Buat itu tak ada, buat itu halnya dalam akaun masjid sampai 200 ribu ada. Itu tak ada, ini tak ada, itu tak boleh. Duit ada 200 ribu, tapi nak repair tempat wuduk, minta lagi dengan orang. Habis duit yang diderma nak buat apa? Guna. Orang bagi kepada kita, suruh pakai. Guna untuk kebaikan ahli qaryah. Bila YB buat program, katalah kerajaan bagi sikit peruntukan. YB datang ke masjid. Masjid ada peruntukan. Tambah lagi untuk orang miskin. Patut gitu. AJK masjid, peringatan buat kalian. Duit itu kita bila orang derma, bukan untuk disimpan tapi untuk digunakan. Ya, kalau orang nak simpan, orang hantar duit itu ke Maybank dan CIMB. Itu simpan. Dan AJK masjid, tolong ingat, jangan rasa duit masjid tu duit mak dan bapak kita. Iya, sungguh. Itu tak boleh, ini tak ada, itu tak boleh, tak. Sayang, saya pergi ceramah di satu tempat, tak nak bagi tahu. Jumpa nazir masjid baru kan tahun 2024 ada orang baru. Dia kata, Ustaz, ya Allah, kami ambil masjid ini duitnya ratusan ribu. Duit untuk anak yatim aja ada 48 ribu. Setelah bertahun-tahun tak diberi kepada anak yatim. Apa AJK boleh pakai ke kalau tahan? Tak boleh pakai, haram. Ini disimpan. Alhamdulillah, nazir yang baru atau pengurusi baru, 2 malam lepas ke malam tadi, ya, bagi sumbangan. Sumbangan persekolahan satu family RM500. Baru, itu tak termasuk dengan belanja dan belanja harian dan sebagainya. Kita buat, insya-Allah. Sebab tu saya kempen kepada pihak masjid. Kaedah masjid nak ramaikan anak-anak qaryah datang solat jemaah, paling cantik adalah dengan melakukan ziarah dari rumah ke rumah di dalam qaryah kita. Pengurusi
Tok Imam, AJK, Bendahari buat ziarah paling tidak 1 minggu 1 kali dalam qaryah kita. So sebulan ada 4 kali. 1 minggu nazir masjid atau pengurusi masjid bawa 2-3 jemaah. Bendahari bawa 2-3 jemaah. Imam bawa 2-3 jemaah. Ada 4-5 tim. Buat apa? Ziarah. Itulah sunnah Nabi yang paling awal yang tidak dibuat oleh AJK Masjid dalam Malaysia. Apa ziarah mereka? Okey, rumah siapa yang kita kena ziarah? Sebelum ziarah, pengurusi dengan bendahari pergi dulu Giant ke mall mana-mana ke, beli barang, bawa buah tangan dengan menggunakan duit masjid. Beli beras, barang-barang dapur lah, beli beras, faizah Taj Mahal. Jangan beli Taj Murah. Ya, letak susu, letak tepung, garam, gula, apa-apa keperluan untuk dapur. Maka rumah yang pertama yang perlu diziarahi adalah rumah orang kampung kita yang kita jumpa di pasar malam, di pasar pagi, di pasar tani, rumah kenduri. Tapi kita tak jumpa dia di masjid. Ni orang yang tak datang masjid itulah mad'u atau orang yang sepatutnya kita ziarahi nombor 1. Nombor 1. Rumah AJK tak payah pergi. Dia orang dah banyak bungkus. Ya. Pergi. Lepas ni doktor tak panggil saya. Baik panggil kan. Okey, point dia tu. Pergi rumah orang, tuan-tuan, kalau AJK lah, tiba-tiba pergi rumah orang yang tak pergi ke masjid, bawa buah tangan. Orang rumah tu akan, Allah Rabbi, aku masjid tak pergi langsung. Tapi rupanya ingat dia orang dengan aku. Ini dakwah yang dilakukan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masa nak pergi ziarah, tak perlu pakai jubah. Jangan tunjuk awak tu alim sangat. Tak perlu pakai jubah. Alah, Abu Jahal pun pakai jubah. Pagi-pagi buat aktiviti cycling. Cycling. Satu orang bawa kereta, bawa barang. Yang lain cycling. Berhenti rumah. Berhenti kita aim. Mana-mana rumah yang kita nak pergi tu buat perancangan siap-siap. Pergi, lalu bagi salam. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Utah macam tu je. Lepas tu bagi tahu kami ni AJK Masjid. Saja nak datang ziarah-ziarah. Itu paling bagus. Ni ada buah tangan sikit. Datanglah ke masjid, insya-Allah kita bersilaturahim. Dah, itu bahasa paling simple. Jangan gini, pergi je, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Mau kena pelakong. Iya sungguh, dah pergi macam tu je. Dan tak perlu naik ke rumah dia. Tak perlu. Duduk je kat depan, tak apa kita sembang-sembang sini, tanya namanya, kerja di mana, gitu dan begini. Mana tahu AJK bila pergi, rupanya ada calon kat situ. Tu kan. AJK bukan boleh percaya sangat. Iya. Kan ya? Jadi tak apa, pergi je ziarah. Itu rumah orang yang pertama. Rumah orang yang kedua yang kita kena pergi, dahulunya dia adalah ahli jamaah masjid. Tapi sekarang dia dah tak datang dah. Kenapa? Yang pertama, kadang-kadang mulut AJK pun boleh tahan kuat mengata dengan orang. Ya, suka mengata ke orang. Satu, condemn orang pun boleh tahan juga AJK masjid ni pun. Bukan masjid ni, masjid tempat lain ke. Ya, sungguh. Maka tu, yang kedua kecil hati bila? Sebab dia, patutnya dia dulu AJK, tapi sekali ni tak dilantik dah. Kecil hati orang tua tu. Akhirnya jangan biar gitu. Kita pergi ziarah, bawa buah tangan pergi ziarah dia, bawa dia kembali ke rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Itu urusan dakwah. Dan yang ketiga, baru kita pergi rumah orang miskin. Rumah orang yang memerlukan bantuan, anak yatim yang perlukan bantuan dan sebagainya. Kita pergi rumah tu orang perempuan ataupun yang ibu tunggal contohnya. Ibu tunggal nak pergi selalu. Ya, boleh tahan. Masa pergi rumah bapa tunggal, 2 orang je pergi. Masa pergi rumah ibu tunggal, 20 AJK. Itu kan. Macam-macam baik hati pula tu. Sungguh. Ada ibu tunggal pergi bantu. Ada ibu yang kena tinggal pergi bantu. Ada ibu yang hampir meninggal pun pergi bantu. Bantu semuanya. Dah yang itu.
Ada anak-anak ahli qaryah yang perlukan bantuan dalam pengajian ni, dia orang nak masuk ni. SPM kan. Dia orang dah mula nak masuk. College, universiti, apa, UNIMED lah, itulah ini dan sebagainya. Pasal ni lah. Masjid main peranan. Kegagalan masjid melakukan ziarah itu menjadikan ada perbandingan. Perbandingannya apa? Persatuan penduduk, jaga penduduk. Masjid, jaga masjid sampai tak campur dengan penduduk. Dia ngarap orang datang aja tak boleh. Ini kita nak sebut juga baru Ramadan ini. Okey, baik. Masa dah pukul 9. Tapi baru 2 benda je cakap. Benda tu ada 10, ada 8 lagi. Okey, tak apa. Ceramah saya tak lama. Cuma nak bagi tahu itu. Baik, kita ulang balik. Pertama, niat kena ikhlas. Yang kedua, kena jaga sahur. Sahur jaga. Sikit makan pun tak apa. Kata Nabi, walaupun hanya seteguk air, cukup. Dah selesai. Kemudian, bagi orang lelaki, usahalah datang solat subuh berjamaah. Solat berjamaah ni paling bagus jaga 5 waktu di masjid. Kalau tak boleh di masjid, buat di mana-mana sempat je, di rumah ke, di RNR ke, di pejabat ke, janji solat jamaah dapat 27. Solat di masjid dapat 27. Pertambahan lagi ada datang ke masjid. Langkah kanan keampunan, langkah kiri ditingkatkan keimanan. Datang masjid, khurfatun minal jannah, dapat hadiah taman syurga. Satu, balik daripada masjid, dapat taman syurga lagi. Memang gitu. Tapi kalau solat di tempat lain, dapat tak 27? Dapat. Tetapi pahala ke masjid tak dapat. Maka, tapi yang tu kena jaga. Dapat subuh, zuhur, asar, maghrib, isyak berjamaah. Kalau tak sempat ke masjid, okey, kita ajak isteri kita solat dekat rumah. Jangan isteri solat kat bilik ini, suami solat kat bilik ini, itu tak bagus sebenarnya. Okey, baik. Yang seterusnya, yang kita mula dengan solat subuh lah. Solat subuh berjamaah. Man shalla subhi fi jamaah faka'annama qama al-laili kulli. Siapa yang solat subuh berjamaah, bagi mereka pahala qiyamul lail sepanjang malam. Allah, tu nikmat. Contoh malam ni, lepas ceramah sekejap lagi solat isyak. Lepas solat isyak makan. Lepas makan tanya pengurusi boleh bungkus ke tidak. Ya. Orang perempuan bawa beg, dalam beg tu ada plastik yang getah, siap-siap. Tak ada. Okey, jadi ini pun satu perangai juga. Kita kadang-kadang tua bangka ni, perangai tak elok. Belum makan udah bungkus. Bungkus pula tu bukan untuk dia je. Untuk cucu dia 12 orang. Itu bukan cara agama. Agama ni, majlis ni, nazir masjid buat makan untuk orang yang hadir. Kalau dah ada lebih, masa tu boleh kalau nak bungkus. Kadang-kadang merapu. Masjid buat majlis buka puasa, letak lauk panjang untuk orang buka puasa di masjid. Dia bawa motor datang, kutik, bawa balik di rumah dia. Haram tuan-tuan. Tak boleh. Tapi yang ambil tu orang tua. Bukan budak-budak. Orang tua. Ini betul kan ni? Maka sebab itu, katakanlah kita balik malam ni, kita selesai solat isyak, tidur lena. Besok solat subuh berjamaah. Maka kita dapat pahala qiyamul lail sepanjang malam. Mimpi tak sampai Pakistan, pergi Indonesia. Mimpi sampai ke merata-rata, pergi Bali, pergi Danau Toba, sempat jumpa Roma Irama. Ya, dalam aku berkelana, tiada yang tahu kemana ku pergi. Tiada yang tahu apa yang ku cari. Gunung tinggi kan ku daki, lautan ku seberangi. Aku tak peduli. Tu, gunung tinggi sanggup ku daki, lautan sanggup ku seberangi, aku tak peduli. Masjid belakang rumah tak kemari. Ya, kadang manusia sedemikian. Sudah. Jadi, itu nikmat. Orang lelaki jaga salat berjamaah subuh bulan Ramadan. Jaga sungguh-sungguh. Orang perempuan tenang-tenang je salat dalam rumahmu. Ini tidak. Pagi-pagi rombongan hantu kom-kom.
Penuh orang perempuan datang. Kita tanya akak, abang mana? Abang kirim akak datang. Apa jantan macam ni perangai? Ya, orang perempuan datang masjid bila? Ada pengajian, ada ceramah, ada majlis pengajian apalah, ada penyampaian, ada itu dan ini. Atau datang nak jumpa YB, nak minta apa-apa kan. Kan contoh, itu boleh. Lagi datang, saya sarankan datang bila ada makan. Datang. Itu kan ya. Sebab itu hak kita, datanglah beramai-ramai. Tapi masa solat jamaah, solat fardu, paling bagus solat itu di dalam rumahmu. Itu yang terbaik. Kadang-kadang yang datang tu pun, Ustaz, saya dah tak ada siapa-siapa, Ustaz. Seorang, suami dah tak ada. Ya Allah, dia datang seorang-seorang. AJK bukan boleh percaya. Janda pula umur 32. Kan tu. Kadang-kadang AJK ni pun berangan juga. Kan? Allah tahu. Jadi orang perempuan tenang-tenang dalam rumahmu. Nanti kalau solat tarawih, memang kita kena datang. Sebab kalau di rumah tak ada harapan. Kan? Di rumah tak ada harapan, jadi datanglah. Tapi datanglah bersama suamimu. Ajak suami datang. Ini suami relax. Dia kat rumah gudang garam. Perak perut gudang garam. Iya sungguh. Nah, baik. Jaga solat subuh berjamaah. Siang hari pergi je kerja macam biasa. Siang hari buat je kebaikan. Tetapi ada pemusnah amalan yang Nabi kata, hati-hati wahai orang puasa. Kata Nabi dalam pelbagai riwayat yang sahih, puasa bukan sekedar meninggalkan makan dan minum. Puasa itu meninggalkan kata-kata keji dan kata-kata lucah. Puasa itu meninggalkan amalan buruk dan kata-kata yang tidak baik. Itu sebenarnya. Kadang kita sibuk, jangan makan, nanti batal puasa. Tapi kita tak sibuk, jangan sibuk bercakap pasal orang lain, nanti batal pahala puasa. Akhirnya puasa tak batal, tapi pahala di sisi Allah tak ada. Mereka cuma dapat lapar dan dahaga. Jadi, tu kena jaga. Dan, jadi waktu pagi, orang perempuan tambah-tambah. Sebab hadis kata gitu. Orang lelaki pun boleh tahan kuat mengatakan orang juga sebenarnya. Cuma orang perempuan tu Nabi sebut dalam hadis. Ada seorang sahabat lelaki tanya kepada Nabi, ya Nabi Allah, ya Rasulullah, kami ada seorang sahabiah perempuan. Solatnya dahsyat, sedekahnya ya Allah, siang malam pagi petang. Puasanya enggak pernah cuti, kebajikannya ini enggak pernah berhenti. Kan? Tapi mulutnya selalu menyakiti hati teman dan jirannya. Di mana dia ya Rasulullah? Hiya finnar, dia dalam neraka walaupun amalnya banyak. Mulutnya jahat, suka mengata ke orang, tak reti duduk diam. Seorang sahabat tanya lagi, ya Rasulullah, kami ada seorang sahabiah juga, perempuan juga. Dan solatnya cuma yang fardu-fardu aja, puasanya juga yang fardu-fardu, amalnya tak pernah nampak banyak. Cukup sekadar itu, ya sedekahnya cuma sepotong keju. Tak macam wanita yang pertama. Tapi mulutnya itu tidak menyakiti hati teman dan jiran. Di mana dia ya Rasulullah? Hiya fil jannah. Dia dalam syurga Allah Ta'ala. Maka orang yang miskin di akhirat, apabila dia puasa, dia tak makan, dia tak minum. Tapi mulutnya tak berhenti-berhenti caci maki orang. Tambah-tambah ni, YB yang selalu kena maki. Betul, kalaulah orang lain rakam. Perdana Menteri, YB, menteri apa pula, asal jadi pemimpin ni, netizen ni maki je kerjanya. Itu, ini, itu. Dalam lemah-lemah mereka, lemah-lemah Perdana Menteri, dia jaga 30 juta manusia. Pahala besar. Dalam rasa besarnya kita, jaga bini pun bini tak dengar cakap. Iya sungguh.
Itu nikmat. Sebab itu kadang-kadang kita kata, Ustaz, apasal menteri pergi sana pergi sini naik kapal terbang? Awak jangan sama menteri dengan awak. Awak cuma jaga persatuan penduduk aja. Ada pun 250 orang. Jadi tak ada masalah. Menteri nak jaga satu Malaysia contohnya. Jadi dia perlu berada di pelbagai tempat dalam satu-satu waktu itu. Satu hari ada 5-6 tempat. Bukan kata orang lain, saya dengan isteri saya, kami sentiasa berada atas jalan raya. Satu Malaysia pusing. Kan? Selalu update dengan mak di kampung. Bila sampai, tadi sampai di Ames Hotel. Terima kasih Ustaz Khidir. Terima kasih banyak menyediakan hotel yang sangat lunak dan lena tidur. Tu kan. Saya cukup berkenan duduk di situ tu. Rasa sangat selesa. Okay. Bila kita sampai hotel, kita update dekat mak di kampung. Ada kat Melaka. Mak pun risau. Kejap di Melaka, kejap di Perak, kejap di sini, kejap di sini. Kenapa? Sebab itu nikmat. Daripada awal kita sebut tadi. Apabila kita disibukkan oleh Allah di dalam memanfaatkan diri kita kepada orang lain, itu tanda kita disayangi oleh Allah. YB ada malam ni, kita peringatkan YB. Supaya dia faham ada dalam hadis. Hadis riwayat Imam Tabrani. Dalam kitab Mu'jam Al-Awsat atau sebahagiannya kata Mu'jam Al-Kabir. Kata Nabi SAW, manusia yang paling disayangi oleh Allah adalah manusia yang paling banyak memberi manfaat kepada orang lain. Bukan manusia yang paling banyak komplain orang lain. Manusia yang paling baik di sisi Allah dan disayangi Allah adalah manusia yang paling banyak memberi manfaat kepada orang lain. Allah. Saya teringat tok guru kami. Suatu ketika dulu, kita tak kisah parti mana. Asal dia dilantik, itu kita kena taat. Siapa saja dilantik secara sah. Allah Ta'ala kata dalam Al-Quran, ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Kena taat. Ada tok guru kami, arwah Datuk Ismail Kamus. Gombak dulu. Dia pernah jadi YB. Dan kami bila kadang-kadang jumpa, dia kata, jadi YB ni Ustaz, bukannya untung, rugi lagi ada. Sampai orang nak beranak pun cari saya, dia kata gitu. Dan nak beranak kau pergi hospital lah. Cari YB. Ingat YB boleh jadi bidan. Tu kan. Orang mati dah tentu begitu begini. Maka jom kita rebut peluang. Ingat manusia paling disayangi Allah atau paling baik di sisi Allah adalah manusia yang paling banyak memberi manfaat kepada orang lain. Dan amalan yang paling disayangi oleh Allah adalah memberi kegembiraan kepada orang lain. Alhamdulillah. Contohnya, YB jalan tengok orang di bawah jagaan dia, jumpa orang miskin, bagi bantuan. Senyum aja orang yang terima bantuan tu. Siapa dapat besar pahala? YB yang dapat besar pahala. Tu, nilaian untuk memahami. Jangan selalu pandang serong, pandang salah, itu tak betul, ini tak betul. Kadang-kadang kita selalu tengok salah. Saya selalu pesan pada isteri saya, kami menikah lebih kurang 2 tahun setengah, baru 2 tahun setengah lah, lebih kurang gitu. Bukan isteri kedua, jangan silap faham. Orang perempuan dengar-dengar je nampak muda sikit, nampak dalam pakai nikah tu pun dia kata, Ustaz, nampak muda je pun kenal ya. Saya menikah lebih kurang 2 tahun setengah selepas kewafatan isteri saya yang pertama. Akibat daripada kanser payudara. Menikah, dia meninggal bulan 3, bulan 5, saya 2 bulan aja. Iya, kita bukan ada iddah 4 bulan 10 hari. Siapa-siapa orang lelaki sini kalau bini mati, yang kau tunggu buat apa? Iya sungguh, menikahlah. Iya, menikah. Jangan mati dalam keadaan awak bujang. Orang menikah ni pahala besar. Kalau tak sempat datang masjid, boleh solat jemaah dengan isteri. Bila kita pergi kedai makan, kita dulu pergi kedai makan, makan seorang kita belanja RM5-6. Ada bini kuat minta darah pula tu. Lagi besar pahala kita. Iya. Dapat bini kuat membeli belah, beli tudung bawal, tenggiri, kembung, jenahak, pari. Kita dapat pahala. Tu nikmat besar kita dapat.
Jadi menikah lah. Tu kan. Lain macam bunyi tu. Kan? Iya sungguh. Ada orang perempuan, makcik seorang, dia kata, Ustaz, kalau ia pun nak menikah, tunggulah kejap. Makcik tu datang sebelah ni, sebelah meja ceramah ni, masa dah habis ceramah. Sebab dia kata, Ustaz minta maaf lah, saya nak minta maaf kat Ustaz. Ustaz, kami buat grup WhatsApp, duk kutu Ustaz. La ilaha illallah, anak murid Ustaz, kutu Ustaz. Saya kata, makcik tak payah cerita. Allah tengah tutup aib, kenapa makcik buka? Tak ada Ustaz, saya rasa berdosa lah. Okeylah kalau rasa berdosa tu. Jangan cerita dengan orang lain, sudah selesai. Lepas tu dia kata, Ustaz, iyalah, kalau ia pun, dia nak kata juga. Kalau ia pun, tunggulah 2 tahun, ni baru 2 bulan, tanah kubur merah lagi Ustaz. Saya kata tanah kubur tempat kami hitam, tak ada merah tanah kubur tu. Ya. Yang tu dia tak boleh kata apa, dia komplain lagi, dia kata, Ustaz, kalau ia pun nak menikah, yang cari umur 28 kenapa? Saja nak beritahu. Ya, sungguh. Kan, dia kata, makcik ni dia kata, pakcik dah meninggal 13 tahun. Belum kahwin-kahwin Ustaz. Bertahan. Tu bukan bertahan makcik, tu tak laku. Sampai sekarang dia tak tanya soalan dah. Ya, sungguh. Kadang-kadang ni orang perempuan, tolonglah, jangan salah faham. Jangan salah faham. Bila nampak muda je, isteri nombor berapa? Isteri nombor berapa? Ya Allah. Biarlah kalau isteri nombor 2, nombor 3 pun. Kan agama membenarkan. Kita jangan buat dosa kering. Iya, sungguh. Contoh. Dalam surat khabar, kita nampak artis ni menikah 2-3. Kita tak payah komen sebab yang menikah tu laki orang lain, bukan laki awak. Yang awak sakit jantung kenapa? Iya sungguh. Allahu Rabbi. Kan ya? Maka tu betul kan? Okey, selesai yang tu. Sikit lagi. Okey, baik. Kita terus sampai nak buka puasa. Bila nak berbuka, tolong cari ruang sedekah kepada orang buka puasa. Orang perempuan yang pandai buat kari pak kingkong, segala macam buat. Bagi kepada jiran kanan sikit, jiran kiri sikit. Sedekah bulan Ramadan lebih daripada 700 kali ganda. Nabi digambarkan dermawan sepanjang tahun, paling dermawan bulan Ramadan, dan lajunya itu lebih daripada angin yang kencang. Nabi derma gitu. Patut kita buat. Jadi kalau kita mampu sekadar apa yang kita masak, bagilah jiran kanan dan jiran kiri. Ada pula makcik tu tanya, Ustaz, jiran kita bukan 40 kanan, 40 kiri, 40 depan, 40 belakang. Bankrupt kita makcik kalau semua nak bagi. Tak, Nabi kata bagi kanan dan kiri. Sehinggalah Nabi pesan kepada Aisyah, bila datang ada sedikit makanan padamu, maka masaklah sesuatu, lebihkan kuahnya. Kalau isi tak ada, maka lebihkan kuah. Kuah itu dibagi dengan orang kanan dan juga orang kiri. Kuah pun kuah lah. Kita yang terima jangan komen, ni. Kuah aja. Kau pandai-pandai lah beli roti Bengali cicah. Apa susah benar? Tu. Ni, AJK Masjid. Ada majlis berbuka puasa, ada sediakan untuk berbuka puasa. Okey. Boleh kata setiap hari ada kan? Kita sediakan sikit-sikit untuk orang berbuka puasa. Kurma. Asas kurma. Tolonglah sediakan kurma yang kualiti sikit. Ini masjid beli kurma dekat tu pasal malam dah dia rendam di air gula. 3 biji makan, 13 naik kencing manis. Apa? Kau belilah McJowl Palestin. Lain macam bunyi ni. Okay? Belilah McJowl Palestin, belilah Safawi, belilah apa gitu gini yang mahal tu. Beli Ajwa ke. Paling tidak kita dekat Malaysia kan ada apa nama ni, kurma yang makan sembunyi-sembunyi tu. Ya kau jangan bising selo-selo je makan. Letak bagi elok-elok. Nak derma yang kualiti bagi. Kerana itu kita dapat pahala. Orang yang bagi makan kepada orang berbuka puasa,
maka dia mendapat pahala sebanyak orang yang makan. Katalah masjid, pengurusi masjid sediakan makanan, yang makan tu ada 35 orang, pengurusi masjid dapat pahala 36, termasuk pahala dia. Jaim buat program contohnya, buat kepada orang ramai. Orang yang mengendalikan Jaim dapat pahala sebanyak orang yang makan tu. Maka besar pahala kita sebenarnya. Habis dalam bab berbuka. Tak payahlah berbuka di hotel. YB kalau nak buat program, tak payah buat program di hotel YB. Datang buat je ke masjid. Buat je ke dewan dengan masyarakat. Kenapa? Sebab masyarakat ni lah yang mangkah awak dulu. Ya betul. Buat kat hotel, siapa mangkah awak kat sini? Tu. Kejap lagi YB kata habis. Iya sungguh. Jadi ni poin paling besar. Apa kita buat? Berbuka puasa dengan cara sunnahnya Nabi SAW. Tok Imam mana Tok Imam? Ni dua Tok Imam. Tok Imam solat maghrib, kau jangan baca panjang-panjang. Orang lapar. Yang imam pun solat maghrib tu zikir panjang. Afdalu zikri fa'lam annahu la ilaha illallah 100 kali. Ada makmum kata, Ustaz, kalau tu imam zikir macam tu nak buat apa? Kau tinggalkan dia seorang-seorang. Bangun dia je. Pergi je makan. Saya kalau jadi imam maghrib, habis imam baca pendek je. Kemudian pusing istighfar 3 kali. Kemudian tanya jemaah, muslimin muslimat, kalau rasa lapar pergi je makan. Tapi masa kita suruh, seorang pun tak bangun. Kata je. Kemudian udah baca doa ringkas-ringkas. Kenapa Ustaz tanya Ustaz? Saya pun lapar, jom makan. Udah. Ya sungguh. Ya Allah tu. Ini zikir tak kena tempat dan sebagainya. Dan last sebelum yang paling last. Apa dia? Solat tarawih. Pun saya nak pesan dengan imam. Imam, Nabi pesan, wahai imam, sebelum memulakan solatmu, pandanglah jamaahmu dulu. Pandang jemaah, jenguk sekejap ke belakang. Allah, jemaahku semuanya bakal jenazah. Ya. Kata Nabi di belakangmu wahai imam ada as-saghir. Ni budak kecil. Budak kecil solatnya Allahu Akbar, garu sana, garu sini. Nyembang dengan kawan sebelah, kau puasa ke tidak hari ni? Itu biasa. Ada jamaah di belakangmu al-kabir, orang yang dah terlalu tua, dia tak larat. Datang ke masjid pun spray. Asma tahap kronik dah. Ya. Ada jemaah kamu itu al-maridun, orang yang sakit. Ada yang datang gaut, mengesot. Ada jemaah kamu ad-da'ifun, orang yang lemah. Siapa lemah? Kita semua lemah. Bazar Ramadan 20 lorong bertenaga. Salat tarawih, Allah menguap. Imam jadi imam solat maghrib, jamaah udah berdiri tegak, imam baru nambah. Salat maghrib, Allahu Akbar, imam 16 kali. Da'ifun, lemah tak kita? Lemah. Sebab itu kata Nabi, wahai imam, ringkaskan, mudahkan bacaanmu ketika mengimamkan ramai manusia. Tapi ketika kamu solat sendirian, maka bacalah panjang mana aja yang kamu suka. Tapi imam kita pun pelik. Masa ramai orang, panjang pula bacanya. Masa dia solat sendiri, inna a'tayna sahaja. Iya semua. Bayangkan malam pertama solat tarawih, besok malam 1 juzuk bergegar kepada lutut makmum. Jamaah yang datang masjid ada 2 jamaah. Jamaah ini yang ada ni jamaah biasa. Tapi jamaah yang paling ramai Ramadan itu jamaah luar biasa. Udah setahun dia huyuk.
Hilang tak ke mana, tiba-tiba Ramadan hidup rupanya. Ya sungguh. Jadi imam harus pandai tackle makmum yang baru itu. Tenang-tenang bacaannya. Malam pertama 1 juzuk kena. Malam kedua doa daripada luar tu, ya Allah, harap-harap imam lain, harap-harap imam lain. Masuk-masuk kena lagi 1 juzuk. Tobat lahum. Hari ketiga separuh jemaah hilang. Bila jemaah separuh tak ada, masa tu pengurusi masjid pegang mikrofon. Tuan-tuan dan puan-puan, lihatlah orang kampung kita lemah iman mereka. Pandai pula pengurusi mengata, ya, bukan sebenarnya. Yang tak datang, bukan tak datang. Dia datang, berhenti di simpang, bincang masjid. Mana baca pendek? Pergi je lah, ikut dia lah. Itu. Maklum, ya, maklum begitu kita kena faham. Ini tidak. Allah. Imam ni azan ke? Takbir 26 harakat. Bayangkan takbir panjang, kau tunggu dia baca apa kejap lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Musabaqah. Tu imam. Tiba-tiba keluar Yasin. Kita kat belakang kata habis. Habis. Tu. Jadi kita kalau belajar dalam hadis Nabi, Allah comel. Kita nak buat solat tarawih bukan 1 malam, 29 malam. Jadi kita buat rentak biasa-biasa, tenang-tenang, damai-damai, jangan kelang kabut. Mam, kita buat berapa? 20. 20 tambah 3, 23. No problem. 20 tambah 3, itu juga sunnah. 8 tambah 3, itu juga sunnah. Tak ada masalah apa-apa. Kalau dah buat 20 tapi nampak belakang tu rasa macam dah nak mati dah, tukar 8. Tukar je 8. Jangan paksa. Sekarang mati terus jemaah tu. Sudah selesai. Tapi cuma buat 20, jangan dibaca kelang kabut. Tuan-tuan pernah terima tak satu video daripada Jawa Timur? 23 rakaat 8 minit. Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, waladolli. Kau ingat solat mak bapak kau punya? Ya Allah. Iya sungguh. Jadi solat ni kalau 20 rakaat, baca yang mudah-mudah. Allahu Akbar. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardh uiddat lil muttaqin. Tenang je, ayatnya tenang gitu. Jangan baca terus sangat. Bismillahirrahmanirrahim. Baca panjang tu. Belakang tu asma. Belum habis 2 rakaat, mati pun tu. Kan? Jadi tak, tenang-tenang, damai 2 rakaat, tak payah kelang kabut. Ini kadang-kadang makmum tak sempat baca Fatihah. Lajunya. Rukuk, Allahu Akbar, patut baca Subhana Rabbiyal Azimi wa bihamdi bagi orang biasa seperti kita. Bagi orang yang belajar Subhana Rabbiyal Azim tanpa wa bihamdi. Okey, tak ada masalah. Allahu Akbar, Subhana Rabbiyal Azimi wa bihamdi. Itu kadar bacaannya, tenang satu-satu. Ini sebab nak laju 23, Allahu Akbar, swedi bendi. Sujud sebelah bendi. Iya semua. Jadi buat salat tarawih jangan sesekali meninggalkan, kerana Nabi kata man qama ramadhanu. Ya, man qama ramadhanu, siapa yang menghidupkan Ramadan dengan iman, ya, dan juga dengan harapan kepada Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi, diampun seluruh dosa mereka yang telah lalu. Dah selesai. Dan yang terakhir, penutup, ya, apa dia? Yakni Lailatul Qadar. Jangan sombong dan bongkak dengan Allah Subhanahu wa taala.
Allah sedang menyediakan satu kebesaran, satu benda yang sangat lebar, luas dan besar. Sebuah keampunan, sebuah syurga, ditutup pintu neraka, diberi pahala 83 tahun. Satu kali saja, satu malam bermula dari Isya sampai subuh. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tu satu malam itu lebih baik dari 1000 bulan. Bukan menyamai, lebih baik dari 1000 bulan. Sombongnya kita dengan Allah, tak mahu. So carinya bila siapa mampu beramal terus hari pertama sampai hari ke-29. Siapa kurang mampu cari 15 yang terakhir. Siapa kurang mampu, hadis kata cari 10 yang terakhir. Siapa kurang mampu cari ganjil 10 yang akhir. 21, 23, 25, 27 dan 29. Macam mana caranya? Jaga solat Isya berjamaah. Okey? Kemudian teruskan dengan solat tarawih berjamaah. Wahai tuan-tuan dan puan-puan, tolong jangan keluar dari solat bersama imam. Jangan membahagikan. Ustaz, saya solat tarawih bersama imam, tapi witir saya simpan di rumah. Itu tanda kita bodoh. Ya. Kerana hadis yang sahih, Nabi kata man qama ma'al imam hatta yansarif. Siapa-siapa yang salat bersama imam sehingga imam selesai. 20 tambah 3 imam selesai, kita pun selesai. Maka ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi, diampun dosa mereka yang telah lalu, malah mereka mendapat pahala qiyamul lail sepanjang malam. Jangan tinggal. Salat Isya berjamaah, salat tarawih bersama imam, witir bersama imam. Habis itu Ustaz, kalau saya buat 8, kalau buat 8, cari masjid yang buat 8. Jangan datang tempat 23. Kerana tempat 23 nanti, awak kena tunggu sampai 23. Begitu. Saya pernah di Pahang dengan isteri saya. Kami ada ceramah di Pahang. Kemudian, tidur di Zenis Hotel, Kuantan. Zenis Hotel dengan masjid, Tempian Putra, tengah-tengah bandar Pahang itu, memang dekat sangat. Saya ajak isteri, jomlah kita solat dekat situ. Maka kami ni orang yang biasa buat 8 tambah 3 sebab kita musafir. Maka kita pun, dia orang pun, saya biasa ceramah di situ. Dia orang jumpa je, terus, Ustaz, marilah duduk kat depan, duduk depan. Saf pertama, rupanya 23 malam tu. Hajat nak buat 11. Sebab duduk saf pertama, tak sampai hati nak bangun. Gitu. Tapi itu juga pilihan Allah Subhanahu Wa Taala. Tenang aja. Wahai orang muda, kenapa di masjid ramai orang tua? Jawapannya mudah, sangat mudah. Yakni, ketika muda, umur 25 tahun, badannya sihat tapi imannya sakit. Tapi ketika umur 65 tahun, badannya sakit tapi imannya sehat. Sebab itu yang datang memang dalam keadaan bakal jenazah. Kenapa? Memang itu yang Allah bagi. Maka sebab itu jom kita rebut peluang salat, qiyamul lail ataupun kita ambil malam al-qad dengan salat Isya berjamaah, salat tarawih bersama imam, salat witir bersama imam. Adakah pada malam itu tak perlu tidur? Tidur je lah kalau nak tidur. Tak ada masalah apa. Ustaz, tahajud macam mana? Awak nak buat tambahan boleh. Tarawih itu dah memang tahajud. Solat tarawih itu dah memang tahajud di awal waktu. Dah tak ada masalah. Cuma malam itu kalau siapa dapat tambah ibadah, ngaji Quran, zikrullah, minta ampun, baca kitab, itu dah cukup, alhamdulillah. Tapi jangan putus. Putus kat mana? Jangan tinggal solat subuh berjamaah.
Kerana Ubadah bin Samit kata, mereka yang mula dengan solat isyak berjamaah dan tutup dengan solat subuh berjamaah, maka mereka itu beroleh qiyamul lail sepanjang malam. Dah habis ceramah kita. Boleh tahan panjangnya. Baik, 1-2 soalan, silakan kalau ada soalan sini. Kita buat program Tanyalah Ustaz TV 10. Belum ada TV 10. Sila. Apa-apa nak tanya hukum ke? Atau ada orang tiba-tiba kena gastrik ke? Tu ada kadang-kadang. Ya, silakan. Saf kanak-kanak. Baik. Pertama sekali, aturan kita dalam saf. Pertama, imam. Kedua, dewasa lelaki. Ketiga, kanak-kanak lelaki. Keempat, kanak-kanak perempuan. Kelima, dewasa perempuan. Jadi anak-anak, dia selamat di dalam jagaan jamaah. Itu bagi orang yang datang serentak. Tapi kalau anak-anak datang awal daripada orang tua dan duduk di saf pertama, haram kita halau dia ke belakang. Biarlah. Mana ada hukum kata gitu? Kadang imam pun dah tak ada kerja. Kau dah sunat belum? Budak tu tanya balik, Pak Imam dah sunat? Sudahlah. Asal tak orang. Tak ada dalam hukum kata suruh tanya dia sunat ke tidak. Saya pernah, tuan-tuan saya dengar ceramah. Penceramah tu kata, di antara orang yang solat ini, ya, jangan lantik orang nak jadi imam, dia tu anak luar nikah. Nanti jadi makruh tahrim. Makruh boleh jatuh kepada haram. Saya terus angkat tangan. Ustaz, setiap kali datang solat, takkan kita nak tanya, awak anak betul ke anak luar nikah? Nampak tak benda merapu? Jadi tak payah. Kalau mak bapak datang, okey, saya bangun, saya nak tunjuk tuan-tuan. Contoh, mak bapak datang bawa anak, dan mereka letak anak di samping mereka. Itulah yang paling baik. Sebab anak-anak takkan bising sebab tak jumpa geng Power Rangers dan Doraemon. Dia duduk sebelah ayah dia, okey, semua akan okey. Tapi kalau anak-anak kita semua himpun ke belakang, akhirnya Doraemon dengan Power Rangers jumpa. Akhirnya bila? Boom. Bising. Bila bising, AJK marah. Dan anak-anak yang datang duduk sebelah kawan, mereka takkan belajar ibadah solat dengan baik. Tapi kalau anak-anak yang duduk sebelah mak dengan ayahnya, maka dia akan dapat ilmu sangat cepat. Dia duduk diam, ikut solat dia. Dia takkan kacau. Dan tidak ada istilah putus saf kalau dia tak bersunat. Tak ada. Kita tak payah tanya dia bersunat ke belum. Itu sungguh. Jadi tak boleh. Haram kita halau dia ke belakang. Tetapi kalau datang serentak, maka kita urus yang macam tu. Imam, dewasa lelaki. Kalau dewasa lelaki tu memang jenis datang awal. Kalau dia datang lambat, suruh dia duduk tempat kanak-kanak. Sebab dia pun jenis perangai kanak-kanak. Kan? Kemudian selepas dewasa lelaki, kanak-kanak lelaki. Kalau datang serentak. Okay? Kemudian kanak-kanak perempuan. Itu ibu-ibu di belakang. Tolong. Bila ada orang lain bawa anak, kadang nenek-nenek ni mata udah macam Muji Rashid. Terbeliak. Marahkan orang. Biarlah. Kan ya? Cuma kita kena jaga anak kita bila kita bawa. Salahnya nak bawa anak ke masjid. Tapi ilmu pada anak tak bagi. Patutnya pesan, adik, kita kalau bising kat rumah pun atuk dengan nenek marah. Tambah kita bising dekat masjid, Allah Ta'ala pun tak suka. Ingatkan macam tu. Adik kalau tak nak solat, adik duduk diam-diam je kat sini. Dah, selesai. Ini kita bawa je anak. Bawa begitu je. Anak lari zoom. Sampai depan Tok Imam pegang mikrofon. Halo. Iya sungguh. Maka yang terbaiknya begitu keadaannya. Bila mak jaga-jaga ya, ada mak dengan ayah kecil hati dengan AJK. Bila mana mereka bawa anak-anak datang awal dan duduk dengan baik dalam saf-saf di hadapan, tapi AJK yang tak ada ilmu halau ke belakang. Dia orang kecil hati dan akhirnya mereka memilih masjid lain. Dalam agama bukan begitu.
Dalam agama disuruh supaya mendidik anak-anak berada di hadapan. Jangan jadi macam kita, dah tua bangka pun depan tak nak pergi juga. Sebab dah biasa dua belakang. Iya sungguh. Maka imam, pengurusi, semua JK kena main peranan yang besar. Baik, soalan terakhir sebelum saya tutup. Lapar dah perut ni. Tak ada lah? Okey, tak ada. Minta izin dengan pengurusi. Saya pengetua Madrasah Raudah Al-Ilmi, sekolah tahfiz di Bukit Beruntung. Ada 20 pelajar puteri, 25 pelajar perempuan dan ada 130 pelajar yang datang berulang-alik belajar Al-Quran. Yang 45 mereka menghafaz Al-Quran duduk di asrama. Yang 130 mereka mengaji Al-Quran harian. Jadi Madrasah Tahfiz Raudah Al-Ilmi saya buka 12 tahun yang lepas. Alhamdulillah hari ini kita tak pernah tak jadi yang tak elok semuanya, alhamdulillah. Jadi malam ini kalaulah tuan-tuan nak memulakan Ramadan dengan suatu kebaikan, kalau rasa nak menderma, nak beri sumbangan, nak bagi hadiah, saya sangat alu-alukan. Okey, baik. Kami belanja satu bulan lebih kurang RM50,000. Ada 13 orang staf, RM50,000. Sebahagian besar saraan itu datang daripada pendapatan peribadi saya lah. Okay? Apa yang Jaim bagi dengan saya, apa semua tu kita akan masuk dalam tabung ataupun akaun sekolah tahfiz. Dan tambahan lain itu hasil derma orang ramai. Jadi kalau tuan-tuan perempuan nak malam ni nak turut serta memberi sumbangan, saya sangat alu-alukan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ampuni dosa kami ya Allah. Dosa ayah dan ibu kami ya Allah. Dosa pasangan hidup kami ya Allah. Ya Allah, ampuni dosa anak-anak dan seluruh ahli keluarga kami ya Allah. Dosa teman-teman dan jiran-jiran kami ya Allah. Dosa umat muslimin wal muslimat yang hidup maupun telah meninggal dunia ya Allah. Ya Allah, pertemukan kami dengan Ramadan-Mu ya Allah. Ya Allah, rezekikan kami dengan Lailatul Qadar-Mu ya Allah. Ya Allah, jadikan Ramadan ini sebuah keampunan bagi kami ya Allah. Ya Allah, jadikan Ramadan ini tanda syurga bagi kami ya Allah. Ya Allah, jadikan Ramadan ini dijauhi kami dari api neraka-Mu ya Allah. Ya Allah, ampuni mereka yang bersedekah di malam ini ya Allah. Jadikan sedekah mereka penghubung jalan ke syurga-Mu ya Allah. Jadikan sedekah mereka itu benteng dari panas api neraka-Mu ya Allah. Ya Allah, sebagaimana Kau himpun kami di malam ini ya Allah, himpun kami nanti dalam Jannatul Firdaus-Mu ya Allah. Rahmati qaryah kami ya Allah. Rahmati qaryah kami ya Allah. Rahmati qaryah kami ya Allah. Lindungi qaryah kami dari musibah dan bala bencana ya Allah. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.